Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton dan pendengar yang dikasihi lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tempoh ini saya mahu berkongsi berkenaan dengan satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah yang dinamakan sebagai At-Tawwabin, di mana di dalam kitab tersebut beliau memuatkan kisah-kisah berkenaan dengan insan yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam kitab tersebut Al-Imam Ibnu Qudamah berkongsi mengenai kisah seorang lelaki yang banyak melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dosa yang dilakukan itu terlalu banyak sehingga tidak mampu ditanggung, dan dia mahukan nasihat dan keinginan supaya mana dosa itu dapat dibendung. Lalu satu ketika lelaki tersebut bertemu dengan seorang syekh yang pada zamannya, iaitu Syekh Ibrahim Adham. Dan beliau bertanya kepada Syekh bagaimana kaedah untuk beliau mengekang melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh itu pun menyatakan kepada anak lelaki tadi, wahai anak muda, jika mana kamu mampu melakukan maksiat, kamu lakukanlah. Jika mana kamu mampu melakukan 5 hal ini. Maka kata anak muda, apakah hal itu supaya aku boleh buat maksiat? Maka kata Syekh yang pertama, jika mana kamu mampu makan dan minum, yang mana makan dan minum itu bukan kepunyaan Allah, maka kamu lakukanlah maksiat semahu kamu. Maka kata anak muda tadi, itu suatu yang mustahil disebabkan semuanya makan dan minum adalah milik Allah. Maka Syekh mengatakan, begitulah tergamakkah kamu makan dan minum milik Allah, tiba-tiba kamu dahaka pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, Syekh menyatakan, wahai anak muda, kamu buatlah maksiat kamu mahu, tapi kamu kena pastikan kamu buat maksiat di dunia yang bukan kepunyaan miliknya. Maka anak muda itu jawab, itu juga suatu yang mustahil. Nak buat maksiat bagaimana di tempat yang lain, sebab semuanya dunia ini, tempat tinggal ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh mengatakan, begitulah wahai anak muda, tergamakkah kamu buat maksiat, dalam masa yang sama kamu makan minum hak milik dia dan tinggal di tempat kediaman yang diciptakannya. Maka kemudian Syekh itu menyatakan lagi, wahai anak muda, kamu kalau nak buat maksiat buatlah, tapi kamu kena pastikan Allah tidak melihat apa yang kamu buat. Maka anak muda tadi terpinga-pinga dan menjawab, ini juga mustahil disebabkan Allah Maha melihat dan mengawasi hamba-Nya. Maka kata Syekh tadi, begitulah wahai anak muda, kamu tidak mampu melakukan sesuatu melainkan semuanya dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wahai anak muda, kamu lakukanlah maksiat jika mana kamu mampu, apabila malaikat maut bertemu dengan kamu dan kamu katakan kepada malaikat, wahai malaikat, tunda ajal aku supaya mana aku mampu melaksanakan amal ibadah dan taubat pada Allah. Maka anak muda itu jawab, ini juga suatu yang mustahil, aku tidak mampu menunda. Dan yang kelima, Syekh tadi pun menyatakan, wahai anak muda, jika mana kamu kelak berhadapan nak masuk pintu neraka, kamu sebut kepada malaikat Zabaniyah, wahai malaikat, tutup pintu supaya mana aku tidak diazab. Maka anak muda jawab, itu juga suatu yang mustahil. Maka Syekh itu pun menjawab kepada anak muda tadi, wahai anak muda, jika mana kamu tahu bahawa janji Allah itu tepat dan sahih dan betul, dan kamu tahu pelaku maksiat akan diazab olehnya, maka janganlah kamu melakukan maksiat dan derhaka pada Allah. Maka anak muda itu pun menjawab, cukuplah wahai Syekh, aku tidak mampu lagi mendengar apa yang kamu sebutkan itu. Dan beliau kembali ke masjid, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan dan tekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Begitulah kisah yang dikongsikan oleh Ibnu Qudamah yang menunjukkan bahawa kita selaku manusia
yang tidak terlepas daripada dosa. Bagaimana kita mampu mengekang hawa nafsu adalah dengan kita kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah Allah memanggil-manggil hamba-Nya untuk bertaubat kepadanya dengan panggilan yang baik, dengan ajakan yang santun, lemah lembut dan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai manusia yang beriman, taubatlah, kembalilah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Allah dengan kasih sayangnya memanggil kita semua insan, hamba-Nya ini untuk kembali pada Dia. Bahkan kita ke mana kita melaksanakan dosa, Allah menyediakan peluang selagi nyawa di kandung badan untuk kita memohon ampunan dan taubat kepadanya. Di dalam hadis Imamul Baihaqi dalam Syu'bul Iman, Nabi SAW ada menyatakan tentang malaikat. Inna sahibus shimal la yawfa'ul qalam 6 sa'at minal abdil muslimul mukhti. Dalam hadis ini Nabi menyatakan sesungguhnya malaikat pencatat amalan-amalan keji manusia akan mengangkat kolam, dengan makna menunda menulis amalan perbuatan hamba-Nya yang muslim yang berdosa, jika mana si hamba tadi mohon keampunan dan taubat kepada Allah. Jika mana dia enggan dan membiarkan, maka amalan itu akan dicatatkan sebagai suatu dosa. Maka dengan itulah kita pada bulan puasa yang mulia ini mengambil kesempatan di dalam bulan yang mulia dengan penuh keampunan, kita mohon taubat supaya mana dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan kita melihat setiap kesalahan walau sekecil mana pun ianya adalah suatu yang besar bagi kita. Seumpama kata Abdullah Ibn Mas'ud dalam Syarh Muslim oleh Imam Nawawi, golongan mukmin, manusia yang beriman, bila mana memandang dosa, ianya seumpama batu besar yang cuba dihempapkan ke kepalanya ketika mana dia di bawah bukit. Manakala bagi golongan maksiat, ia melihat dosa seumpama lalat yang mahu hinggap di atas hidungnya lalu hanya ditepis dengan tangannya. Jadi biarlah kita melihat dosa itu walau sekecil mana pun ianya adalah besar. Seumpama kita lihat, kita tidak melihat dan menilai dosa itu besar atau kecil, tapi kita melihat kepada siapa kita melakukan penderhakaan. Jadi oleh itu pada bulan ini, dalam sela-sela masa yang berbaki ini, kita ambil kesempatan mohon taubat dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mana Allah memasukkan kita dalam kalangan yang at-tawwabin, golongan yang bertaubat kepada Allah, supaya mana selepas selesai bulan yang mulia ini kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang suci dan mulus dan berkualiti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.